semata-mata. Tak boleh ambil lah. Tak boleh ambil. Adapun apabila tiada ada bagimu yakin. Lawan bagi tadi yakin. Tahu dah ini orang punya. Maka haram semata-mata, tak boleh ambil. Tak boleh guna. Lainkan dengan izin tuan empunya. Ni muqabilnya apabila tiada ada bagimu yakin dengan yang demikian itu. Bila kita tak yakin dengan yang demikian itu, tak yakin ada orang punya. Tak yakin ada orang punya. Tadi yakin orang punya. Ni barang ni tak yakin ada orang punya. Tetapi ghalib atas sangkamu bahawasanya demikian itu. Apa maksudnya? Ghalib atas sangka, makna zon gitu. Zon, berat sangka gitu. Yakin ni makna sepenuh hati, betul? Ni tahu dah. Ini mamak punya. Tahu dah mamak punya. Tu haram semata-mata, tak boleh ambil. Satu lagi, contohnya barang ni pula tak yakin ada orang punya ni. Tak yakin. Tak 100%. Tadi 100% tahu ni mamat ni. Tak ada syak, tak ada apa dah, tahu mamat ni dah. Yang ni tak yakin ada orang punya. Tapi ghalib zon. Ghalib zon maknanya berat sangka kita ada orang punya. Berat sangka ada orang punya. Tadi yakin ada orang punya 100%. Ini berat sangka. Tu masuk ghalib zon dah. Ghalib atas sangkamu, makna ghalib zon, bahawasanya demikian itu boleh jadi ni ada orang punya. Cuma tak pasti siapa ni. Boleh jadi ada orang punya. Maka iaitu barang yang kita tak yakin tapi zon, berat sangka ada orang punya, maka iaitu hukumnya syubhah. Mana kesamaran lah tu, kesamaran. Syubhah. Jadi benda syubhah ni di antara benda yang mesti kita jauhkan, tak boleh ambil kat syubhah. Ni cerita tentang hari tu ni. Tentang harta dan sebagainya. Syubhah. Jadi wajib kita jauhkan diri daripada benda syubhah juga. Kerana kata ulama, kalau kita dah terbiasa dengan sesuatu yang jadi syubhah ni, maka tak mustahil nanti kita akan jatuh dalam mengambil sesuatu yang haram. Jadi ambil benda syubhah ni ibaratnya macam main kat tepi-tepi tebing. Galib nanti, khayal nanti, tergelincir jatuh. Sebab tu disuruh jauhkan syubhat tadi. Maknanya jangan main kat tepi-tepi tebing, pergi main tempat lain. Jauh. Ambil yang halal maknanya. Ambil yang halal. Ambil yang halal. Yang terang nyata halal lah tu ambil. Kalau benda tu kesamaran, boleh ke tak boleh? Macam boleh. Tu syubhat lah tu. Maka jauhkan itu lebih utama lagi, lebih menjaga, lebih menyelamatkan diri kita. Takut-takut memang benda tu orang punya. Tadi yakin ini zon, boleh jadi kot. Maka jauhkanlah. Takut-takut memang orang punya. Dah terambil orang punya, dah jatuh dalam haram pula nanti. Jadi sekarang ni kita tengok apa nama sekarang ni, orang suka cari barang hilang. Pakai alat apa nama menatang tu. Cari tepi-tepi laut, dan jumpa pulut dakap, jumpa jumpa cincin. Tu bukan milik kita tu. Tak boleh ambil, tak boleh jual. Boleh ambil tapi kena war-warkan. Kalau tak silap selama setahun kot. Sekarang ni kena guna media ada. Dengan muka bukunya, dengan YouTubernya, dengan wasabinya, macam-macam lah. Telegramnya,
Kilogram ni ikut lah. War-war kan. Siapa ada hilang seutas pulut dakap, sekian tempat. Siapa punya bagi tahu. Boleh DM saja dan nyatakan sifatnya bagaimana. Jangan tunjukkan gambar. Ramai ngaku orang. Setahun. Kalau sampai tempoh tu tak ada orang tuntut juga, boleh kata kita berlafaz milik. Boleh guna benda tu, dan apabila sampai masa tuan dia datang esok, dan pulang balik. Tak boleh jual kan gitu punya. Kalau kita mati mana kena sebut lah tu, bagi tahu waris ni pulut dakap ni bukan mak punya ni, mak jumpa kat tepi laut tu. Tanya war-war tak ada orang aku lagi. Mana turun pada anak dia pula. Sebab tu yang lebih baik jangan tak dosa tak ambil. Kita takut orang ambil takut nanti orang lain jumpa. Tak payah, tinggalkan. Bukan hak kita, takkan dituntut. Tak diwajibkan ambil benda yang kita jumpa tu. Tapi bila kita pegang je, kita capai je, jadi wajib atas kita dah jaga benda tu. Sekarang ni banyak orang cari benda-benda tu. Memang dapat duit, dapat apa, tapi bukan kita punya orang. Takkan ikan pula pakai pulut dakap pula. Ikan duyung barangkali. Jadi tak payahlah, tak payah. Cari kerja lain. Jangan buat benda menyusahkan diri. Tengok kali-kali jumpa barang orang punya. Belajar dalam fiqh tu, hukum jumpa benda. Siapa nak buat kerja macam tu, kena belajar. Dalam perut ikan. Perut ikan ni kena tanya juga. Bini nelayan jatuh. Tahu? Dia lemas. Rangka dia habis dah. Ikan telan, war-war. Apa dia punya. Barang kemas orang lah punya. Belajar dalam kitab fiqh sana tu, dalam bab jumpa harta barang, jumpa barang, macam mana nak buat, ada dia punya kaedahnya. Tak boleh suka-suka ambil. Kalau rumah besar nak kena zakat lah, ada lah cerita dia tu. Belajar sana fiqh ni bukan cerita fiqh ni, cerita tasawuf. Baik, cuma sekadar maklum saja. Sekadar makluman. Jangan seronok-seronok buat tanpa ilmu, nanti jadi bala atas diri kita. Tak pasal-pasal dapat benda haram, dapat jual, dapat ribu-ribu, makan habis. Makan benda haram. Dan kata setengah ulama, tetapi haram semata-mata itu barang yang ada dengan dia barang pengetahuan atau ghalib sangka. Kerana ghalib sangka itu setengah daripada barang yang dilakukan kelakuan ilmu yakin pada kebanyakan daripada hukum syarak. Kata setengah ulama juga, walaupun ghalib sangkaan kita ada orang punya, walaupun tak yakin, haram juga ambil. Dikira macam haram juga, dikira haram juga, walaupun ghalib sangkaan. Ghalib sangka. Tadi, yang pertama tadi, kalau yakin barang tu orang punya, haram ambil dah. Namanya haram. Kalau tak yakin tapi kesamaran, barangkali ada orang punya, namanya syubhah. Kata setengah ulama pula, tetapi haram semata-mata itu barang yang ada dengan dia pengetahuan dan atau ghalib sangkaan itu pun sama lebih kurang macam haram juga. Sebab kebanyakan hukum fiqhnya, kalau benda tu apabila sesuatu perkara itu dikira sangkaan, berat sangkaan dilakukan kerana ghalib sangka itu setengah daripada barang yang dilakukan kelakuan ilmu yakin pada kebanyakan mana, dikira yakin juga. Dikira yakin juga. Macam kita dah ambil wudu, lepas tu duduk galik, ada dah wudu. Dah batal belum? Berat sangka belum. Kira yakin tu. Kira belum batal lah tu, selagi tak ada tanda-tanda ni,
dengar bunyi kentut ke ataupun bau busung kutu ke, maknanya dikira ada dikira ada wudu juga. Ada pun apabila bersamaan kedua tanda hingga tiada syak padanya, bersamaan kedua yakin dan zon tadi, tiada ada bagi salah sesuatu daripada keduanya memberatkan padamu, maka yang demikian itu syubhah. Makna sama berat boleh jadi orang punya tu, boleh jadi mamak punya tu, boleh jadi bukan mamak punya tapi ada orang punya ni, sama berat, maka namanya syubhah, menyerupa bahawasanya halal dan menyerupa bahawasanya ia haram. Nak kata ada yang kata halal, ada yang kata haram, ada yang kata boleh makan, ada yang kata tak boleh makan. Maka kesamaran pekerjaannya atasmu dan samar kelakuannya, kemudian tertegah ia daripada haram semata-mata fardu yang wajib, dan daripada yang iaitu syubhah itu taqwa. Makna meninggalkan benda haram tu hukumnya wajib, meninggalkan benda syubhah itu tanda takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan tinggalkan benda yang kesamaran, dia tak berani ambil. Itu tanda-tanda orang takut kepada Allah, benda syubhah dia tak nak ambil. Tak nak ambil benda haram tu dah memang wajib dah. Dah memang kemestian dah. Benda haram sesiapa pun takut tak takut kepada Tuhan memang tak boleh benda haram. Sama macam benda wajib lah. Takwa tak takwa mesti kena semayang. Kan? Semayang tu soleh tak soleh wajib semayang. Taat tak taat wajib semayang. Taat ke maksiat ke wajib semayang. Kerana semayang tu bukan untuk orang taat. Semayang tu untuk semua mukallaf, tak kira taat tak taat, bila masuk waktu semayang wajib semayang. Samalah macam mengaji fardu ain ni, wajib. Baik ke tak baik ke, ahli maksiat ke, kaki masjid ke, wajib ngaji. Bukan mengaji agama, ilmu fardu ain ni untuk orang baik dah. Sama macam semayang lah. Sama macam puasa, masuk puasa, baik tak baik kena puasa, taat tak taat kena puasa. Bukan puasa tu untuk orang taat, bukan puasa tu untuk orang taat, untuk ahli maksiat tak wajib puasa dah. Yang taat, yang maksiat wajib puasa. Taat maksiat kena tutup aurat, sama je semua hukum. Yang haram pun sama. Yang haram pun sama jugalah benda haram. Baik tak baik benda haram tak boleh sentuh. Dia kata, awak tak boleh ni, awak orang baik-baik, keturunan awak orang baik-baik, awak orang mengaji, tak boleh buat benda macam ni. Kita orang lain, kita orang bukan orang baik. Tu pandai-pandai buat fatwa sendiri. Pernah dengar macam tu? Pernah tak dengar macam tu? Dia kata, awak ni orang baik, awak ni orang mengaji, orang masjid, orang kuliah ni, tak boleh buat benda-benda macam ni. Aku lain lah, aku ni bukan orang baik, semayang pun tidak, kadang-kadang mayang, kadang tak puasa, gini-gini. Kita orang tak apa. Mana pula? Jaga, jaga. Takut-takut rosak akidah nanti tu. Kalau benda tu benda haram, kita kata kita tak apa, kita tak salah nak ambil sebab kita ahli maksiat, silap rosak akidah tu. Kalau benda haram dijadikan harus, tak rosak akidah. Yang haram tetaplah haram. Nampak tak? Benda haram, tak kira mengaji tak mengaji, tetap hukumnya haram. Bukan bila orang baik ambil benda tu jadi haram, bila ahli maksiat ambil benda tu jadi halus pula. Sebab yang buat benda tadi tu orang ahli maksiat, jadi dia tak jadi haram, jadi halus pula. Tak, tetap haram, tetap tak boleh. Itulah bahaya kalau kita tak faham hukum syarak yang 5 tu. Pandai-pandai kita tukar pula dah. Kau tak boleh, kau orang mengaji, kau orang baik. Haram kau orang ni, kita orang tak apa. Apa maksud tak apa tu? Kita orang tak apa. Apa maksud tak apa? Kalau dia kata tak apa makna halal, rosak akidah dia.
Kita orang tak apa minum arak ni. Baik, apa maksud tak apa tadi tu? Tak boleh nak jatuh hukum terus. Kalau dia kata kita orang ni tak apa, kita ni orang bukan orang semayang. Tak apalah nak minum arak pun. Baik, tak apa tu maksud apa? Kalau tak apa tu maknanya tidak haram, rosak akidah, murtad lah dia. Murtad dia. Murtad dengan perkataan kerana menghalalkan yang haram ataupun mengharuskan yang haram. Benda haram dikatakan harus. Benda haram dikatakan sunat. Benda haram dikatakan wajib. Tak boleh lah rosak akidah tu. Hati-hati. Hati-hati, bahaya kalau kita tak belajar ni. Takut-takut perkataan kita tu. Kita orang tak apa, kita orang bukan orang baik. Tak apa maksud apa? Kalau tak apa maksud tak apa? Tak boleh tukar lah. Haram nak tukar ke harus, tak boleh. Haram nak tukar kepada sunat, tak boleh. Haram nak tukar kepada wajib, tak boleh. Haram nak tukar kepada makruh, tak boleh. Haram tetap haram. Dia kena ngaku. Dia kena ngaku. Kalau benda tu haram, dia kena ngaku benda tu haram. Walaupun dia buat, walaupun dia minum, walaupun dia makan, dia kena ngaku benda ni haram. Yang aku buat ni haram. Walaupun dia bukan orang baik, tetap dia kena beriman dengan hukum tu. Bukan bermaksud haram tu tengok keadaan. Kalau orang buat baik, buat haram. Orang ahli maksiat buat, dia tak haram dah, dia jadi harus dah. Haram kena cakap haram. Dan daripada yang itu syubhah dan taqwa dan wara' namanya. Dan inilah yang terlebih utama bagi dua kaul ini pada kami. Jadi sebaik-baiknya kalau tahu benda tu syubhah, kesamaran, tak halal, tak diyakinkan halal, maka terbaiknya ditinggalkanlah. Itulah tanda-tanda ketakwaan, menjaga. Maka jika ditanyai orang, apa kamu kata pada menerima pemberian sultan pada zaman ini? Timbul pula soalan. Seandainya timbul pertanyaan, apa kamu kata? Apa yang kamu nak katakan? Yakni apa hukumnya pada menerima pemberian sultan pada zaman ini? Zaman ni zaman Imam Ghazali ni. Zaman Imam Ghazali lah. Berapa lama lah, berapa tahun, puluh tahun, ratus tahun dah. Zaman tu orang tanya, apa hukum nak ambil pemberian daripada pemerintah? Raja, pemerintah lah. Dia tak kait pemerintah mana. Mana pemerintah pada zaman tu. Lebih-lebih lagi zaman kita. Lebih-lebih lagi zaman kita ni. Apa hukum nak ambil pemberian daripada pemerintah? Apa hukumnya? Boleh ambil ke? Haram ambil ke? Mesti kena ambil ke? Makruh ambil ke? Macam mana? Kan hukum syarak. Apa maksud syarak? Hukum syarak ni maknanya apa sahaja perbuatan kita, gerak diam, tingkah laku kita tak boleh terlepas dari salah satu hukum syarak. Mesti ada hukum ni. Tak ada satu perbuatan pun gerak geri kita terkecuali tersuku daripada hukum Allah. Macam dulu orang kata politik suku, agama suku. Tu fahaman salah tu, fahaman sesat tu. Boleh rosak akidah tu, jangan main-main. Berpolitik disukukan daripada agama. Maksudnya dalam berpolitik tidak ada halal haram. Seronok tak? Seronok tak berpolitik tak ada halal haram? Seronok ke tak? Jawablah, apa takutnya? Seronok lah. Berpolitik tak ada halal haram. Maknanya tak takutlah kalau nak buat benda apa-apa ke, menipu ke, membohong ke, putar belit ke, menzolimi ke. Tak takutlah sebab ini dalam bab politik tak apa. Tu wahaya fahaman tu. Ramai yang hangguk kepala. Ni apa cakap hari ni benda politik lah, kenapa nak dikaitkan dengan agama pula? Tu bengong tak bengong.
Ngaji ya hukum syarak tu, sebutlah dalam kitab akidah tu, apa sahaja perbuatan manusia ni selagi dia berwaras, berakal, tak boleh terlepas dari hukum Allah. Lebih-lebih lagi dalam bab berpolitik ni, bersangkut paut dengan harta, dengan manusia, lagilah ada hukum Allah ni. Allah dah tetapkan kena berpolitik di dalam apa? Dalam cara, dalam kaedah, dalam maknanya mengikut apa yang Allah suruh. Berpolitik lah. Tapi jangan sampai melanggar agama. Jangan yang tak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tak boleh. Jangan. Walaupun berpolitik, tetap ada hukumnya. Betul cara, dapatlah pahala. Salah cara, tetap berdosa. Tak kira siapa pun yang berpolitik. Kerana manusia selagi dia waras, selagi dia hidup, selagi dia berakal, tidak boleh terlepas, terkecuali, tersuku, terasing daripada hukum hakam Allah. Makan ada hukum, tidur ada hukum, bercakap ada hukum. Tiba-tiba ada pahaman mengatakan dalam bab politik agama tak masuk. Salah tu pahaman tu. Jaga baik-baik. Kita bukan nak berpolitik, kita nak cerita hukum. Kita nak cerita hukum biar sedar sikit. Biar sedar sikit, biar tahu, biar sedar, biar faham kita ni apa juga perbuatan kita pasti ada hukum Allah atas diri kita. Contoh macam sekarang ni, kita sedang buat apa? Mengaji, belajar pada ain. Wajib atas kita. Ni kita sedang duduk dalam hukum wajib. Orang contoh ni dalam ramai-ramai ni ada yang dah alim, dah pandai, dia saja nak duduk tentang saja nak duduk dengar juga. Itu sunat pada dia. Begitu. Ikutlah. Makan ada minum, makan ada hukum, minum ada hukum, semua ada hukum. Main TikTok ada hukum. Semua ada hukum. Kalau yang kita buat tu mengikut syarak, jadi ibadat lah. Kalau yang kita buat tadi tu melanggar syarak, dosa lah. Tu je. Dari. Kecuali gila. Bila gila, terlepaslah daripada hukum syarak. Dia nak buat apa tak ada dah hukum atas dia. Bila dia dah gila. Sebab hukum syarak tu tidak diberatkan atas orang yang tidak mukallaf. Syarat mukallaf kan waras, berakal. Kalau tak berakal, tak peduli ya. Jadi apa hukumnya? Nak ambil harta pemberian. Nak ambil hukum pemberian daripada pemerintah pada zaman ni, maka diketahui olehmu, bahawasanya adalah ulama bersalah-salahan mereka itu padanya. Mana pada hukum mengambil benda yang diberi oleh pemerintah. Habis. Maka kata satu kaum, yakni satu golongan daripada ulama, jaga tiap-tiap yang tiada yakin. Yakin ni makna sepenuh hati. Tiap-tiap benda yang tiada yakin, makna tak sepenuh hati bahawasanya ia haram. Tak yakin haram. Faham tak yakin haram? Ni bukan yakin halal ni. Tak yakin benda tu haram. Tak yakin. Bukan sebulan hati kita kata ini haram tu. Tidak. Tidak yakin benda tu haram. Maka mengikut pendapat ni mengatakan harus mengambil akan dia. Boleh. Kalau pemerintah tu bagi, tapi kita tak yakin benda ni segatu-gatu benda ni haram, tak yakin benda ni haram, maka haruslah ambil, haruslah teri. Dia bagi duit contohnya, kita tak yakin duit ni adakah memang sumber daripada judi contohnya. Makna harus ambil. Maksudnya kalau yakin duit yang kita terima ataupun benda-benda yang kita terima daripada pemerintah tadi adalah benda haram, sumber yang haram, maka itu haram ambil. Tapi kalau tak yakin haram, harus ambil. Bukan wajib ambil, harus. Mana tak nak ambil pun tak berdosa, nak ambil pun boleh.
Kata setengah kaum yang lain pula, kata setengah ulama yang lain pula, tiada harus, yakni tiada halal bahawa kamu ambil akan barang yang tiada tahqiq bahawasanya ia barang halal. Kata ulama tak yakin, makna tak boleh ambil tak? Kata ulama tak boleh ambil sebab kau tak yakin benda tu halal. Kau tak yakin benda tu halal, was-was benda tu ya ke tidak ni, halal ke tidak ni. Kerana ghalib pada ini zaman tu, atas harta sultan itu haram. Pada zaman tu katanya ghalib, mana kebanyakannya harta kekayaan daripada pemerintah pada waktu tu adalah daripada sumber yang haram, perasukut orang, zalim orang, rampas harta orang. Maka kata ulama pada waktu tu ghalibnya harta yang ada pada pemerintah pada waktu tu haram, maka kalau dibagi jangan ambil. Sebab ghalib kebanyakan keseluruhan harta itu banyak yang haram daripada halal. Faham tak tu? Bermula yang halal, jadi ikut tentuan lah. Ikut tentuan lah nak ambil yang mana. Ikut zon masing-masing lah. Kalau kata nak ambil sebab pada dia tak yakin benda tu haram, haruslah ambil. Kalau orang ni dia kata aku yakin benda ni memang haram ni, jadi pada dia haramlah ambil. Dia tak payahlah bergaduh. Faham tu? Tak payah bertekak. Nak ambil. Ada ulama kata selagi tak yakin haram, haruslah ambil. Kata ulama kata satu lagi yang ambil berat sikit, yang lebih nak jaga, jangan ambil sebab kau tak yakin benda tu halal. Tak, yang nombor dua tu. Nombor dua kata jangan ambil sebab kau tak yakin halal. Mana tak yakin halal, syubhah lah. Bermula yang halal pada tangan mereka itu ketiadaan, jika ada amat sikit. Kalau ada pun yang halal sikit sangat pada tangan mereka itu pemerintah pada waktu itu. Sama sekarang ni wallahu a'lam. Dan kecuali dia terang-terang beritahu, ni ada sumbangan, ada sumbangan, boleh mohon, ada sumbangan ni duit daripada keuntungan judi yang tu. Keuntungan pelaburan di Paya Mengkuang, menternak. Ni musim hujan ni, babi ramai lagi. Jadi pelaburan menguntungkan sangat-sangat. Jadi siapa nak mohon bolehlah. Terang-terang dah dibagi tahu. Hasil daripada penjualan khinzir untuk berlipat kali ganda. Haram mohon, haram terima kalau yakin benda tu. Kalau tak yakin haruslah ambil. Ataupun dia kata ni untung daripada jual arak, untung daripada perniagaan haram. Yang nak bagi ni sumbangan daripada duit haram, itu tak boleh lah ambil. Tapi kalau tak yakin harus ambil. Kalau orang warok tak ambil. Ikutlah. Iman manusia ni beza. Iman manusia ni beza. Ada yang kuat, ada yang takut sangat, ada yang tak berapa takut. Macam tu iman. Dan satu kaum bawahnya perhubungan sultan harus mengambil. Dan satu kaum, satu golongan ulama pula mengatakan bahawanya perhubungan sultan harus mengambil orang kaya dan fakir. Apabila tiada yakin bahawanya ia yang nak dibagi oleh sultan pemerintah tadi haram, mana orang kaya pun boleh ambil, orang miskin boleh ambil. Dan sebenarnya tuntutan itu atas yang memberi, kata mereka itu. Maknanya pokok wangkar ni yang akan tanggung besok yang bagi tu. Tu tanggungjawab yang dia lah bertanggungjawab besok. Kalau dia bagi benda tu daripada benda yang haram sebenarnya, cuma orang dekat bawah ni tak tahu. Ada yang kata tak yakin haram, ada yang kata gini. Dia lah nak kena jawab besok. Atas dalilnya mana? Bahawasanya Nabi SAW menerima hadiah Al-Muqawqis, seorang raja Iskandariyah
dan berhutang ia Rasulullah SAW daripada orang Yahudi. Jadi ulama tu mengambil daripada situlah dalil ni mengatakan harus ambil. Nah, kalau kata Yahudi dia tak peduli halal haram dah, betul? Akaluna lis-suht. Akaluna lis-suhti. Sangat-sangat memakan akan suhtun, yakni akan harta haram. Pada waktu tu pemerintah dia dan orang Yahudi tu sangat-sangat banyak mengambil benda-benda yang haram. Tapi ada kala Nabi SAW berhutang daripada harta orang Yahudi tadi tu. Jadi mereka berpendapat daripada berdalilkan hadis itulah, peristiwa itulah, mereka kata harus ambil. Kalau tak nak ambil pun tak apa. Ada kala Nabi SAW ni dia menunjukkan hukum untuk orang yang awam. Ada kala Nabi menunjukkan benda sesuatu hukum untuk orang yang khawas, orang yang kuat keimanan. Ada kala Nabi doa minta rezeki yang halal. Ada kala Nabi doa, Nabi kata jadikanlah aku orang miskin. Tu doa untuk orang mana tu? Doa untuk peringkat siapa tu? Minta miskin. Ada kala Nabi suruh doa, mintalah harta. Mintalah harta. Tapi ada kala ada masa Nabi doa, ya Allah jadikan aku orang fakir miskin. Jadikan aku orang fakir miskin, ya Allah. Tu doa macam mana tak? Tu untuk golongan mana tak? Jadi iman manusia ni ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah hikmah dia. Jadi yang berasa kuat nak jaga semua-semua, ambillah pendapat yang berat-berat. Kalau kita nak jaga diri kita, ambil pendapat yang berat-berat, yang ketat-ketat tu ambil. Maknanya lebih selamat. Kalau iman kita tahap iman orang awam, bolehlah ambil yang macam tadi tu. Yani kata mereka itu, dan sebenarnya telah kami dapat akan beberapa jamaah daripada sahabat pada masa raja yang zalim dan mengambil mereka itu daripada mereka itu raja yang zalim. Ada sahabat ambil harta juga daripada pemberian raja yang zalim. Maka setengah daripada mereka itu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan lain daripada mereka itu radhiyallahu taala anhum. Dan kata kaum yang lain tiada halal daripada harta mereka itu suatu. Ada ulama yang lebih berat dan lebih ketat lagi, mengatakan tak halal daripada mereka itu pemerintah satu pun tak boleh ambil. Tiada bagi orang kaya dan tiada bagi orang fakir. Orang fakir pun tak boleh ambil pemberian dia, orang kaya pun tak boleh ambil pemberiannya, kerana bahawasanya bertanda mereka itu dengan zalim dan ghalib daripada harta mereka itu haram. Dan suhtun, apa maksud suhtun tadi? Sangat-sangat memakan harta yang haram. Dan hukum itu bagi yang ghalib, maka lazimlah kamu jauhkan. Wajiblah kamu jauhkan, kata ulama ni. Nak ikut yang mana? Ikutlah mana-mana ya. Tanyalah iman masing-masing. Tanyalah iman masing-masing. Kalau orang tu ambil, dah. Kalau orang tu ambil, jangan salahkan dia pula. Jangan tu, mana boleh ambil haram ni gini. Jangan. Biarlah dia peringkat di iman di situ. Sebab ada ulama kata harus. Lain tak ada ulama kata harus. Baru boleh kata mana boleh ambil. Nampak? Sekarang ni ada pendapat ulama yang mengatakan harus. Jadi orang yang nak ambil, janganlah kita cela. Jangan kita cela. Jangan kita cela dia nak ambil. Ada ulama yang mengatakan harus ambil. Tak payahlah bergaduh. Kita nak jaga diri kita, jagalah diri kita elok-elok. Tak boleh ambil tu, haram tu, gini tu. Jangan. Sebab ada ulama kata harus ambil. Tu kerja ulama lah. Kita ni pakai yang mana?
Mana yang kata haru pun betul, yang kata jangan sentuh langsung pun betul. Tak payah gaduh. Nak baca wirid pun betul, tak nak baca pun tak payah bergaduh. Tak payah berkelahi. Yang boleh nak apa ni, nak berdebat ni, mana contoh benda tu memang qat'i dah. Tak ada khilaf langsung dah. Contohnya agak muafakat dah, ijma' ulama' muafakat dah kata haram semata-mata dah agak tu. Tiba-tiba ada pula yang kata haram pula, mana ada. Jadi ada khilaf ulama' situ, tak payah nak bergaduh. Pakailah masing-masing, ukurlah iman masing-masing. Dan kata yang lain, barang yang tiada yakin bahawanya ia haram maka iaitu halal bagi fakir. Ada pula ulama mengatakan kalau benda tu tak yakin halal, untuk orang fakir boleh ambil. Untuk orang fakir boleh dia nak guna RM10 cari untuk diri dia, nafkah diri dia dan anak bini dia RM10. Tapi dalam usaha dia tak dapat pun separuh daripada tu. Dapat RM4 itu. Fakir. Hajat dia nak RM10. Katalah sebulan dia nakkan RM3,000 contoh. Belanja nafkah dia dan sebagainya. Tapi dia dapat RM1,000 je. Separuh pun tak sampai. Orang jenis macam tu bolehlah ambil kalau selagi tidak yakin benda tu haram. Ada untuk orang kaya tak boleh. Orang kaya tak apa? Orang kaya tak boleh ambil. Tiada bagi orang kaya. Melainkan bahawa diketahui fakir bahawasanya yang demikian itu harta rampas. Kecuali si fakir tadi itu tahu harta yang nak dibagi tadi adalah bersumber daripada harta rampas, mana yang dirampas dengan zalim. Itu tak boleh, orang fakir pun tak boleh ambil. Maka tiada haru baginya orang fakir miskin bahawa mengambil akan dia, melainkan bahawa berkehendak kembali kepada umpamanya. Tapi boleh kan ambil dengan syarat apa? Ambil nak pulangkan. Faham tak tu? Ambil nak saya fakir miskin, tiba-tiba ada orang nak bagi harta rampasan. Orang kaya tak boleh ambil dan orang miskin pun tak boleh sebab terang-terang dah tu harta rampasan yang diambil secara zalim, diambil dengan cara yang Allah tak izinkan. Tu maksud zalim. Kalau ambil dengan cara yang Allah izinkan, itu bukan namanya rampas. Zakat, hadiah, tu lain. Ni dah orang tak nak, paksa. Kalau tak bagi, ada mudarat pula atas diri kita. Maka mau tak mau kena tu zalim. Itu kalau tak bagi, kau tak boleh cari makan. Kalau kau tak bagi aku, kau tak boleh cari makan dekat sini. Itu nama apa tu? Ada Islam suruh macam tu? Itulah nama penindasan. Nampak tak? Itu nama zalim. Allah tak suruh ambil harta orang macam tu, ugut-ugut macam tu, tekan-tekan macam tu. Jadi zalim. Kecuali nak ambil tadi juga, orang miskin tadi nak ambil juga harta rampasan tadi dengan niat nak pulangkan balik. Nak pulangkan balik pada tuan dia. Tok Guru teringat Tok Guru kata, ada orang tanya boleh tak nak beli kereta-kereta lelong-lelong. Ada kadang-kadang lelong kereta-kereta orang. Tengok cara dia ambil kereta tu macam mana. Cara disita kereta tu sebab apa? Disita, dirampas tadi ikut syarak ke ataupun tidak? Kalau disita tadi ikut syarak, makna sah lah rampas tu tadi dengan cara yang syarak benarkan, tu lain. Tapi kalau dirampas padahal hukum tu Allah tak suruh buat macam tu, contoh sebab tak bayar cukai je, contohnya disita kenderaan orang tu sampai orang tu tak boleh bayar, contohnya
Kalau nak ambil balik, kau kena bayar sekian-sekian. Sampai tahap ni, bila kau tak bayar, makna kereta ni aku rampas. Padahal yang disuruh tadi, bayar tadi cukai. Cukai ni, ada ulama' kata, haram ambil cukai. Kecuali negara yang tak ada sumber. Negara yang tak ada sumber, tak ada hasil bumi, tu boleh dikenakan cukai atas rakyatnya. Itu pun sekadar yang sepatutnya dan tidak paksa. Tapi untuk negara yang ada hasil muka bumi macam-macam, haram dikenakan cukai atas rakyat dia. Lepas tu ada ulama' kata harus, ada ulama' kata haram cukai tu. Jadi contohlah kereta ni tadi, CE punya, oleh kerana dia tak bayar cukai, contohnya saya rampas kereta dia. Kereta dia tak ada side mirror kiri kanan. Tak hidup rotek contohnya. Saya pun sita kereta dia kan. Saya bagi masa 3 tahun. Kalau kau nak kereta, kau kena bayar denda sekian. Orang ni tak ada duit nak tebus ni tadi. Sampailah tempoh tu. Sampai tempoh tu, jadilah kereta ni dia pun rampas. Dan sampai satu masa dia lelong pula kereta ni. Dia lelong, murah-murah je, RM10 je. Mari ada kereta RM10 je. Apa hukum beli? Kata Tok Guru, haram kita beli. Haram kita beli. Sebab kereta ni tadi bukan dirampas dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Jangan beli murah macam mana pun jangan. Sebab tu hak orang. Kita nak jual hak orang kena atas izin orang, betul? Tapi kita bantang dengan murah, kita belasak je. Cina yang kira dia berniaga. Dia beli banyak-banyak, dia jual lah balik. Dia bukan kira halal haram, dia janji kaya sudahlah. Kita orang Islam janganlah macam tu. Mana benda-benda tu disita kadang-kadang bukan ikut syarak pun, atas tak menempati undang-undang dunia yang kadang-kadang zolim tadi tu. Lepas tu dijual pula, makna dia jual harta orang. Kecuali kita nak beli dan nak pulangkan pada orang dia. Itu lainlah. Kita niat, aku nak beli kereta ni, lepas tu aku nak cari tuan dia, aku nak jumpa tuan dia, aku nak bayar dengan tuan dia pula. Itu lain lah. Ada yang sanggup buat macam tu? Nak beli lah kereta ni. Kenal dah ni kereta si Mamat ni. Tahu kereta si Mamat, aku nak beli lah. Mentara dia lelong murah, aku nak beli. Tapi niat kita, nak jumpa tuan dia, nak minta halal dengan tuan dia, ataupun nak jual dengan tuan dia, jadi dengan harga yang sepatutnya lah. Tuan dia pun kata, tak apalah, halang-halang kau dah ni ambil, dah dapat keluarkan kereta aku tu, aku jual lah dekat kau bagilah aku lagi 500 dah lah. Tak apa dah. Dah tuan dia redha. Ingat lagi dulu ada ada orang tanya, boleh tak nak beli kereta orang jual-jual lelong-lelong macam tu? Kata jangan. Sebab bukan milik dia, masih milik orang lagi. Dari sudut Islamnya masih milik orang lagi. Cuma disita tadi sebab tak ikut undang-undang dunia dia tu tadi. Habis. Yang selamatnya jangan, kecuali nak beli dan nak pulangkan balik pada tuannya, ataupun nak jumpa tuan dia, nak bincang dengan tuan dia elok-elok, nak bagi duit lebih kurang, ada bergalah dengan tuan dia, lainlah. Dia kata, kereta ni aku beli kat JPJ ni. JPJ kata, dia lelong murah-murah ni. Aku tahu ni kereta kau, tapi aku dah beli, dia jual RM5,000 ni. Macam mana kau ni? Kali tuan dia kata, tak apa lah. Kalau macam tu aku jual lah kereta aku ni, kau bagilah aku RM2,000 ni dah lah. Aku 500 ke. Ataupun tak apalah, aku halal dengan kat kau ambil. Tak apa lah, lepas. Tak tunggu kait lah. Kemudian katanya musannif lagi, maka tiada ada baginya bahawa mengambil akan dia, melainkan bahawa berkehendak nak kembalikan kepada tuannya. Kalau kita tahu harta tu harta rampasan, boleh kita ambil dengan niat nak pulangkan balik. Macam yang jumpa tadi dah. Jumpa, nak ambil sebab apa? Nak ambil, nak pakai ke? Nak ambil, nak jual guna sendiri ke? Ataupun nak kutip tadi, niat nak war-warkan, nak pulangkan balik pada tuan dia.
Kalau kita duk cari benda tu dengan niat memang nak pulangkan balik, tak apalah, ada ke orang nak susah-susah cari benda orang hilang lepas tu nak pulang. Ni saja ni cari benda-benda ni kat pantai ni. Sebab apa ni? Niat saya nak cari ni, nak pulangkan balik pada tuan yang baik sangat. Bersusah-susah bergejam-gejam tu. Dia cari benda-benda macam tu, niat nak pulangkan balik. Kalau betul lah macam tu, tak apa lah. Tapi kalau niat ni nak cari guna benda tu, alat tu tadi, dah jumpa rantai, jumpa apa, dapat nanti nak jual, dapat duit, tu haram lah hukum. Tak boleh lah. Kena ikut, nak kena buat macam mana. Bila jumpa orang punya nak buat apa, syarak suruh apa. Kalau tak nanti jadi haram. Kita makan duit haram, pekerjaan tu jadi haram. Asalnya harus je, tapi bila dah langgar syarak jadi haram lah. Dan tiada picit atas fakir. Tiada kesempitan, maksudnya picit ni mana kesempitan. Dan tiada kesempitan atas fakir bahawa mengambil daripada harta raja-raja, kerana bahawasanya jika ada milik raja-raja dan diberi kepada fakir, maka haruslah bagi orang fakir mengambil akan dia dengan tiada syak. Bolehlah orang fakir nak ambil. Dan jika ada daripada harta faid, harta rampasan perang, atau usyur, atau daripada kharat, yakni sewa bumi, maka jika fakir, maka bagi fakir padanya ada hak dia boleh ambil. Dan ada bahagian orang fakir kat situ. Dan demikian lagi bagi ahli ilmi, orang yang menuntut ilmu. Macam zakat kan, zakat tu kalau ikut Syafi'i tak boleh. Kalau mazhab Malik kata tak silap, Malik, orang belajar agama, orang ngajar agama, dia boleh terima zakat atas nama fi sabilillah. Kalau Syafi'i tak boleh. Dia belajar pondok, dia belajar tahfiz. Nak bagi dia atas nama belajar agama tak boleh zakat. Kecuali dia pelajar yang fakir miskin. Dia pelajar pondok, dia pelajar tahfiz dan fakir miskin. Dia boleh terima zakat atas lesen fakir miskin. Tapi kalau kita nak bagi, kerana nak mengikut apa pandangan Imam Malik, boleh lah. Boleh lah bagi dia atas sebab dia belajar agama. Ataupun bagi dia sebab atas nama dia berhutang. Dia orang yang ada hutang, beli kitab, contohnya gini gitu, keperluan dia mengaji, berhutang, tak ada duit, dia boleh terima zakat atas nama orang yang berhutang. Begitulah juga anak yatim. Anak yatim tak ada asnaf. Anak yatim, ibu tunggal, bapa tunggal tak ada dalam asnaf, kecuali mereka tu bersifat dengan sifat-sifat tu. Dia ibu tunggal, dia fakir miskin, bolehlah ambil atas nama fakir miskin, bukan atas nama ibu tunggal. Kalau dia ibu tunggal, gelang kaki dia daripada buku lali yang pakai peha, dia tak layak lah nak terima zakat tu. Dia kaya, ada harta, dia kaya. Jadi kita yang nak membayar zakat ni pun kena ada ilmu. Kalau tak, nanti kalau kita bagi pada tempat yang bukan tempatnya, tak tertunailah zakat kita, faham tak? Zakat kita tak tertunailah sebab bagi pada yang bukan tempat. Yang bukan tempat. Bagi yang pada tempat lah, ngaji lah. Bantu lah dia tu. Dia tu duduk belajar agama, bila masa dia nak kerja cari duit, dia memang belajar pagi petang siang malam. Bantu dia atas nama fisabilillah, tu duk ikut apa mazhab Malik tu. Macam kita lah duk zakat fitrah ni, kalau nak ikut mazhab Syafi'i guna beras, betul? Guna beras. Tapi mana-mana semua pakai duit, betul tak? Itu Hanafi, betul tak? Jadi ada tempat-tempatnya boleh. Kadang-kadang alik dia boleh, alik kita tak boleh, itu masalah. Alik dia boleh, alik kita tak boleh pula dah. Boleh bantu orang ngaji, tutup guru kita, dia bukan ada kerja 24 jam duk khidmat agama pagi petang siang malam, mana masa dia nak goreng pisang. Mana-mana yang mikir, ya tak? Bantu dia.
Mungkin ada anak bini. Anak bini ni kan lembu ganggu uput. Lain lah anak bini tuk-tuk guru kita tu macam lembu makan rumput. Tak apalah, tak pedulikan dia mana-mana engkau dia. Yang aku tahu kau tabur ilmu je. Kau nak makan apa tu kau punya pasal. Jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi pelajar agama yang macam tu, mementingkan diri sendiri. Diri sendiri nak ilmu supaya amal Allah terima. Bak yang memberi ilmu peduli apa sama aku, lantak dia. Jangan jadi orang macam tu. PKP dulu banyak mengajar. PKP dulu banyak mengajar. Situ baru nampak siapa yang tahu dan siapa yang tak tahu. Siapa yang faham dan siapa yang tak faham benda tu. PKP dulu. Orang lain tak apa PKP pun. Dia masuk bulan-bulan tak boleh kerja pun. Masuk bulan-bulan. Tutup guru kita tu yang dah memang 24 jam hidup dia, sepanjang tahun dia duduk dakwah, dia tak ada kerja apa. Tiba-tiba tak boleh nak ngajar, tak boleh nak gini, tak boleh nak gitu. Anak bini nak makan, nak belanja dah. Kena fikir juga, tanya khabar. Ni tanya khabar pun tak ada. Tanya khabar pun tak ada. Jangan jadi anak murid yang macam tu lah. Jadilah murid yang sentiasa duduk dalam hati guru-guru kita. Ingat lagi pesan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Jadikan diri kamu murid-murid yang senantiasa berada dalam hati guru-guru kamu. Dengan makna ada dalam hati guru, dalam keadaan guru sangat redha dengan kita. Situlah nanti kita akan mendapat keberkahan ilmu dia tu. Itu pesan dia. Kita usaha dulu waktu ngaji, usaha buatlah apa ya, buat ikut kita lah. Asalkan guru tu seronok dengan kita. Ikutlah. Nak buat macam mana, nak tolong macam mana, nak bantu macam mana, nak buat apa. Ikutlah masing-masing fikir. Cari peluang, cari ruang. Sebab nak rebut redha dia tu. Mudah-mudahan mana-mana dia pergi teringat kita. Dia bangun malam teringat ke kita. Sebab apa? Baik dengan dia. Nak jadi, jangan jadikan diri kita ni murid yang bila tu teringat jadi menyirap. Teringat juga tapi menyirap. Teringat juga tapi bukan redha dah. Ingat je menyirap. Tu jangan. Tak ada berkat tu nanti. Habis. Kemudian kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala, barang siapa masuk Islam dengan mengikut, yakni dengan suka hatinya dan membaca Quran pada zahirnya, maka baginya di dalam harta Baitul Mal Muslim pada tiap-tiap tahun 200 dirham. Dirham orang perak kalau dinar orang emas Kata siapa tadi? Sayyidina Ali. Dia kata apa? Siapa-siapa masuk Islam, lepas tu dia seronok duk baca Quran pada zahirnya, dia tu ngikut agama tu tadi, maka bagi orang yang macam tu ada hak dia daripada harta Baitul Mal tu. Pada tiap-tiap tahun 200 dirham dia boleh ambil hak dia. Dan satu riwayat 200 dinar, 200 keping wang emas. Jikalau tiada diambilkan dia di dalam dunia, mengambilkan dia di dalam akhirat besok, dia akan ambil haknya di hari kiamat besok, dia akan ambil hak dia. Jadi ingatlah orang-orang yang bermegang amanah. Ingatlah orang-orang yang memegang amanah. Kamu mengutip zakat, mengumpulkan zakat. Bila sampai waktu orang-orang yang berkenaan datang minta hak dia, maka wajiblah kamu bagi. Wajiblah kamu bagi. Jangan soal siasat macam penjenayah sampai orang putus asa nak minta. Jaga baik-baik. Dia kata, oh ni anak ramai, bini ramai nak minta zakat apa? Tu bengong. Dia tak erti. Orang banyak anak, besarlah tanggungan dia.
Kadang-kadang kita tengok orang tu ada macam-macam tapi dia miskin. Faham tak? Dia ada macam, ada kereta, ada motor, keperluan dia. Dia bekerja sekian. Yang sepatutnya dia nak pakai untuk nafkah dia, untuk nak bayar hutang dia tu. Contohlah kewajipan itu, contohnya 3,000 contohnya. Tapi dia tak dapat jumlah tu. Dia masuk dalam miskin tadi tu. Separuh pun tak dapat contoh. Dia berhak terima zakat. Ni duk tengok, ni ada kereta. Ada kereta, nak bagi zakatnya. Pula dah. Bini 3 orang. Bagi zakat apa? Bini 3 orang. Tu kata tak faham. Nampak tak? Tapi dalam bab nak kutip tak ada pula. Semua dipanjat ni. Dalam hutan pun dia cari. Tapi time nak bagi, bukan main siasat macam penjenayah. Ada kadang-kadang ibu-ibu tunggal yang ada anak-anak belajar tahfiz, belajar apa, tak ada nak biayai. Tapi bila minta zakat, Masya Allah, macam nak mati, sampai orang putus asa nak minta. Jangan tu. Itu hak orang. Itu hak orang. Dia bohong tak bohong, itu dia dengan Allah. Jangan kita siasat sampai macam penjenayah kawan tu. Dah lah miskin nak datang tu kau nak keluar duit, nak beli, nak sewa Grab, nak apa benda lagi, duit minyak lagi, dia datang nak minta dia punya ni. Duit yang ada dalam poket tadi habis belanja turun naik, benda tak dapat. Berlaku tu bukan tak berlaku. Kita tengok bersamamu, kenapa ada rancangan bersamamu? Kenapa ada rancangan bersamamu tu? Sebenarnya nak buka pekung tu. Dalam negara kita yang kita kata mewah maju ni, macam-macam ni, kenapa ada lagi duk keluar dalam TV yang rumah beratap zinc lagi, anak-anak tak ada pembiayaan belanja sekolah? Kenapa ada lagi benda macam tu? Konon-konon negara kita kaya tadi. Lepas tu umum duit zakat fitrah berjuta-juta, berbilion-bilion. Tu zakat fitrah, tak kira zakat apa lagi, zakat emas perak tak cerita lagi, zakat perniagaan tak cerita lagi, zakat pendapatan tak cerita lagi. Kenapa masih lagi ada orang yang keluar dalam rancangan bersamamu tu? Kenapa ada lagi? Dah berapa puluh tahun dah. Mana pergi duit banyak-banyak yang orang keluar zakat? Ke mana dihala tujukan? Patutnya duit zakat yang dikumpul pada tahun ni kena usaha habiskan tahun ni juga. Yang tahun depan punya. Sebab itulah diwajibkan zakat ni setiap tahun. Maknanya zakat tahun ni cuba nak settlekan masalah orang fakir miskin tahun ni. Tapi bila benda tu tak dijalankan dengan sepatutnya, atau yang kita tengok, ada lagi bersamamu, ada lagi orang tak ada rumah, ada lagi orang duduk bawah jambatan. Mana pergi? Itu cerita zakat, tak cerita hasil lain. Fikir-fikir ya. Siapa yang berkenaan daripada mula pemerintah sampai dah sekarang, fikir lah. Benda tu kita tak kata mana-mana. Kita tak kata mana-mana. Makna daripada yang awal pemerintah sampailah ke hari ini, kenapa masih lagi ada orang yang tak ada rumah, anak-anak tak ada belanja sekolah, macam-macam. Kenapa? Adakah kita tak tahu sedangkan setiap negara, setiap negeri ada wakil-wakil, betul? Ketua kampung, pak imam, ada wakil. Adakah mereka tak tahu cerita benda-benda ni? Fikir-fikirlah. Kalau kata menjalankan, dah dijalankan, tak ada keluar lagi dah. Rancangan bersamamu tu. Tak ada dah. Akan keluar rancangan bersamaku saja. Bersamamu tak ada dah. Jadi persoalannya, jadi esok akan dipertanggungjawab atas sekalian sekalian, tak kisah daripada mula dia berkuasa, daripada awal, daripada merdeka sampailah ke hari ni. Maknanya siapa yang pernah memegang tanggungjawab tu, mereka tu semua akan dipertanggungjawabkan besok. Yang dulu-dulunya cerita, yang sekarang-sekarangnya cerita. Maknanya selama mana dia tadbir, selama itulah maknanya segala permasalahan contoh bagi miskin akan dipersoalkan untuk diri dia.
Sebab dia diberi kuasa selama contoh 5 tahun tadi. Siapa? Si A. Maka si A ni lah yang akan kena jawab tentang fakir miskin yang ada waktu dia memerintah tadi tu. Lepas tu ganti orang lain pula. Tu orang lain pula punya masa, dia pula punya tanggungjawab tu. Pandai-pandai lah jawab. Betul banyak kita kadang jumpa pernah waktu kita jadi imam, jadi apa dulu jawatan kuasa masjid. Datang orang-orang mu'alaf datang minta duit masjid. Kata saya mu'alaf ada kad yalah masuk Islam tu kan. Kad dia tu. Saya kata pergilah jabatan zakat. Hak awak ada kat situ, pergilah minta. 100 bagi. Orang dah kena buang dengan keluarga. Nampak tak? Abang tu tak pelik kalau orang-orang murtad tu dia kembali balik kepada agama dia, besok takut kita dipersalahkan. Padahal mereka ni lah orang yang kita nak kena jaga supaya hatinya terus jinak dengan Islam. Sebab tu puak-puak lain ambil kesempatan, puak-puak lain, agama lain ambil kesempatan supaya mereka ni kembali balik kepada agama mereka. Kalau boleh yang Islam ni tukar agama. Sebab tu ada berita berlaku kan, siapa banyak hutang? Mari sini, kau nak berapa? Hutang kau aku akan settlekan dengan syarat kau tukar agama aku. Ada yang sanggup tuan-tuan. Ada yang sanggup. Sebab tu nanti dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Dia nak minta kat jabatan zakat payah now, macam pencuri pula. Macam kita nak pergi mencuri pula. Dah ada pula agama lain yang tawarkan duit sekian-sekian. Senang aja. Tak payah nak soal siasat latar belakang macam mana, ambil siap. Habis. Lepas tu kena jaga betul-betul. Kita selalu tekak dengan orang kita duk pasal zakat ni. Dia cukup marah dengan kita kena sebut zakat ni, dia cukup marah. Hantar engkau ni. Salahnya kalau korang jalankan betul-betul, kenapa lagi ada keluar rancangan bersamamu tu? Kenapa lagi ada? Kenapa ada lagi? Padahal hasil zakat berbilion-bilion, puluh juta tu, mana pergi? Wallahu a'lam. Bukan kena gam pula kita ni kan. Kau lah. Habis. Kita bukan cerita apa, kita cerita pasal hukum. Hukum ni cerita pasal harta tadi. Jadi kalau orang tu berhak, kena bagilah. Dia nak menipu tak menipu, itu dia tak boleh lari. Kiamat besok dia jawab lah. Dia nak datang datang jabatan agung Islam, pakai compang-camping aku orang pakai miskin, dia nak duit. Bagi kan? Dia nak lari mana? Dia nak lari mana? Sini boleh dia lari. Silap-silap sekali dua dia lepas buat macam tu, lepas tu tak selamat dah. Apa yang kita bakhil now, bukan duit kita, duit orang. Orang tolong serahkan kita sebagai pemegang amanah supaya memberi kepada orang yang berhak menerimanya. Berlaku baru ni kat sana, kat Shah Alam cerita. Ada anak dia belajar tahfiz, 3 orang, 4 orang anak dia. Susah nak minta bantuan zakat. Tak dapat. Dia kalau orang kaya, dia tak minta lah. Dia kalau orang kaya, kalau berduit, dia tak minta zakat kat jabatan tu. Buat apa dia nak buat malukan diri dia orang kaya nak minta zakat, betul tak? Sebab susah lah turut minta. Habis, wallahualam. Dah lah, sampai mana berhenti, dina tak dina ke macam berhenti tadi tu. Dan apabila ada hak demikian tu, maka orang fakir dan alim nak berhenti situ lah. Jadi ingatlah orang yang ada kuasa. Kalau contoh yang tahun ni, yang berpegang, yang berkuasa tahun ni, gunakan kekuasaan itu, settlekan masalah fakir miskin ni selagi dia termampu. Selagi dia mampu nak settlekan masalah fakir miskin dalam waktu tahun 5-6 tahun dia merintah ni, settlekan benda tu. Gunakan duit zakat dan sebagainya tu untuk membantu membasmi fakir miskin ni sampai tak ada lagi dah keluar rancangan bersamamu. Lepas ni bersamaku saja. Rancangan bersamaku ni cerita apa pula ni? Biasa bersamamu, ni bersamaku. Tengok dah berubah dah. Yang dulu-dulu tu dah berubah dah. Jadi orang dah ada kerja, dah ada rumah, dah bersamaku pula dah. Ni bersamamu. Kata-kata ada lagi samamu. Mana pergi dia banyak.
Maknanya yang bertanggungjawab memegang tampuk pemerintahan waktu dia, dialah yang bertanggungjawab bersungguh-sungguh settlekan masalah tu. Dia kena kerahkan orang-orang bawah ni tadi, settlekan. Makna aku tak nak dengar lagi dah ada orang pakai miskin dalam negara ni, dalam tahun ni. Besok tahun depan zakat lain pula, gunakan lagi. Bukan disuruh kumpul duit zakat tu banyak-banyak, lepas tu laburkan dapat keuntungan buat benda entah apa benda. Pun kadang benda macam tu pun jadi macam perangai masjid pun jadi. Masjid pun jadi terikut-ikut dah, diikut kepala atas dah. Kumpul duit banyak-banyak, orang bagi sumbangan tiap-tiap minggu, simpan, labur, dapat duit dia kata. Padahal penyapu lidi tinggal 3 helai 5 bulan tak ganti-ganti, sayang nak keluarkan duit masjid. Kepala paip hilang, pintu jamban tak ada selak, tengah duk terberak, orang buka pintu tu beranjak. Dia kata tak ada duit. Kat papan putih tu duk tulis dengan bangganya, kutipan minggu ni berapa. Duit orang bagi nak suruh gunakan. Bila orang tengok duit dia digunakan, tak payah kau nak letak tabung berjalan tu, tak payah. Orang akan sendiri pergi cari tabung tu. Tapi kalau orang tengok duit yang bagi tu tak bergerak, pintu jamban tak ada selak, kepala paip hilang, kau letaklah apa namanya tu, tabung derma bergerak tu, orang buat tak peduli. Apa pun nak bagi, kau bukan guna pun duit. Lepas tu kita tengok mana-mana surau masjid digunakan, orang jadi seronok nak bagi, sebab orang nampak duit dia digunakan. Dah lah tengah Jumaat, tengah khutbah, duk sibuk tolak lagi. Tong tu, takkan ganggu orang nak dengar khutbah. Cuit-cuit yang sebelah, cuit-cuit. Tabung, pampakan sekali. Geram aja kita tengok. Tak boleh buat benda dengar khutbah tu betul. Bukan masa tu nak kutip duit. Kau letak aja kat pintu tu orang kalau betul nak cari dia akan pergi dekat tabung tu. Memang kalau dia ikhlas nak bagi, dia akan bagi. Ni tengah orang dengar khutbah duk tolak, duk cuik, suruh pasang tabung. Kita memang juga tak berkenan benda tu. Cukup tak berkenan kita. Tengah duk dengar khutbah duk tolak, cuik, tabung. Tengok sebelah hijau takkan nak bagi biru cair. Selut RM10 dah, banyak lah pula. Macam mana nak pulang? Kawan tengah kira, Mam, pulang balik RM5. Tadi termasuk RM5. Saya nak bagi RM1 je tadi. Dia kecil tak tadi. Lepas khutbah lah minta sebelum khutbah jalankan tabung tu. Khutbah duduk pakat-pakat dengar rukun khutbah, hayati khutbah. Kan dah selesai bagi salam semua, minta lah balik. Nak ikut orang sampai ke pintu rumah pun ikutlah. Waktu khutbah janganlah kacau, orang nak dengar khutbah. Lapau duit dah tu kau dapat, kau bukan nak belanjakan pula. Kau simpan banyak-banyak, bertanding siapa duit paling banyak. Jadi satu kebanggaan pula tengok. Waktu aku jaga masjid ni, kau tengok berapa banyak duit. Dia jadi macam tu. Pandai lah aku. Pandai apa? Dia jadi macam tu kan. Dia jadi ada lah, bukan semua. Yang tak buat jangan berasa lah, yang lebih berasa buat apa. Ni kita cakap yang berkenaan. Kenapa kau nak berbangga dengan duit-duit orang tu? Cuba kau imarahkan masjid tu betul-betul. Ni dia simpan duit. Ada kita sekali kena. Dia kata, pasal jamban masjid tak ada ni. Mana saya tahu? Kita pula kena marah orang kan? Mana saya tahu? Pintu jamban tak ada, getah paip tak ada, macam mana nak buang air gini? Kita pula mula bising. Lagilah kita menyerap. Kau punya aku, kau punya pasal aku pula yang kena. Ingatlah, nak jawatan tu bagus, tapi ingat amanah tu. Ingat amanah betul-betul. Kena gaya, Allah redha. Tak kena gaya, Allah benci kita besok. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih baqi ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan terbela orang fakir miskin. Dah. Sianlah kita tengok. Lepas tu tak ada dah orang miskin. Alhamdulillah. Jom sarapan. Sarapan. Jomlah kita pergi bawah ni. Alhamdulillah. Moh. Jazakumullah bima ataitum. Boleh. Nak keluar terus bagi orang fakir miskin boleh. Daripada kita bagi ke tempat-tempat yang kita tak yakin duit kita sampai tak sampai ya. Mai tolong pondok sekarang ni sedang nak buat bangunan wakaf ni. Siapa nak keluar zakat boleh DM saya. Pondok kita kalau nak resit ada resit. Pondok kita daftar dengan kerajaan, tak ada masalah. Boleh bantu pondok kita. Pondok kita tu tengah buat kompleks warga emas yang nak mengaji. Siapa kawan-kawan nak keluar zakat, nak bagi zakat, boleh. Saya akan bagi nombor orang yang bertanggungjawab. Boleh bantu pondok kita. Pondok kita memang tak ada sumber. Nak harap mereka bagi memang tak ada lah. Agak sumbangan orang ramai. Siapa yang nak tolong pondok, nak bagi zakat untuk pembangunan wakaf, pengurusan pondok, boleh DM. Nanti saya akan bagi nombor pihak yang berkenaan. Jangan malu, jangan segan. Kok-koklah kalian ni ada yang Allah Ta'ala luaskan rezeki, boleh bantu pondok kita, insya-Allah. Pengurusan pondok supaya dapat berjalan dengan lancar sebab kalian yang memberi sumbangan. Jadi kami terima zakat pun terima, sumbangan pun terima. Nak resit ada resit, jangan risau. Nak resit kami ada resit, jangan risau. Nak datang tengok boleh. Boleh bantu pondok, insya-Allah. Boleh bantu pondok, insya-Allah. Kami memang sentiasa menadah tangan untuk terima bantuan-bantuan orang ramai. Boleh, insya-Allah. Kami terima kalian punya sumbangan, tak kisah RM1, RM5, RM10, tak apa. Siapa nak minyak wangi? Nampak tu, saya jual minyak wangi ni. Minyak wangi RM2 je. Minyak wangi kereta. Kereta ke, bilik air ke, mari baju ke, ikut lah. RM3 sebotol, macam-macam bau ada bang. Tadi lupa nak keluarkan. Pilih lah, tengok berkenan ambil ke. Tak. Tadi macam ramai. Mana pergi dia orang? Paling tidak saya harap doa-doalah daripada kalian, doakan pondok kita ada ramai orang-orang yang berhati mulia nak support pondok kita. Kalian boleh buka dekat rumah biru tu, muka buku Pondok Barakatul Qadiri. Ustaz bawa kat Bukit Beruang. Bukit Beruang mana ada? Bukit Beruang dah tak ada dah cuti dah Bukit Beruang. Besok tak ada kelas dah Bukit Beruang. Bukit Beruang tak ada dah. Bukit Beruang tak ada dah.
Besok rumah ngaji Bukit Beruang tak ada dah. Saya cuti lah sana, dia orang bagi cuti. Sebab ada ustaz lain duk ambil alih sampai Ramadan. Tu Pondok Barakatul Qadiri Masjid Tanah Melaka. Siapa nak bagi sumbangan, kita orang tengah buat kompleks warga emas perempuan. Kompleks warga emas perempuan. Boleh nak bantu. Kalau nakkan maklumat boleh DM saya, nanti saya bagi tahu. Saya bagi nombor 3 riyal. 3 riyal. Sebotol 3 riyal. RM3. Ingat malam tadi nak bawa dekat Kerubung. Baru sampai petang tadi. Jemput makan jemput makan. Jemput makan. Nasi lemak ni, nasi lemak 2 minggu lepas punya. Dia kalau kau ingat, di time panas tau. Air panas, itu panas kan. Dia baru naik. Itu badan bawah macam minyak. Ni apa ni? Oh ni ni masuk baru kereta baru. Kalau duduk dalam kereta lama pun rasa macam kereta baru. Dekat Kawas tak dapat RM3 tu. Mana nak tisu sikit? Puk makan malam ni nasi lemak. Minyak wangi. Ni, tengok dalam beg kuning saya, dekat akaun saya satu lagi. Dekat akaun saya satu lagi ada. Dekat akaun saya satu lagi. Akaun tu Mak Melaka tu. Akaun affiliate saya itu ada. Niat dah ada, insya-Allah dipermudahkan, insya-Allah. Amin ya Allah. Boleh. Selamat berehat. Boleh. Apa pergi tu? Oh, itu pun free ya. Zoom semua free mak. Free. Sesak Benda tak boleh masuk. Pergi naik bisikal lah. Boleh mas. Benda bergaduh. Tu dekat tu Wonderland. Orang dah penuh. Bergaduh? Zoom. Ada video. Tak ada tu Wonderland, Melaka Wonderland. Tempat mandi. Dekat zoo Orang ramai Dekat sangat. zoo. Mana-mana bergaduh abang. Wonderland pun ada bergaduh. Buat pelampung. Zoo pun ada bergaduh Dekat zoo rumah tu. Bergaduh. Page tu ada 4 poin. 9 lebih. Dia Pondok Barakatul Qadiri. Kalau swipe gambar saya pun ada kot dalam tu. Sekejap saya cuba bukakan. Sekejap saya buka, saya tunjukkan jap. Dia punya page dia, Pondok Barakatul Qadiri. Sekejap. Sekarang ni skamer banyak. Itu dia orang dah guna nama pondok itu buat pinjaman apa? Bagi pinjaman. Setahun baru boleh bayar balik. Tak ada masalah. Skamer. Sekejap saya tunjukkan kalian boleh tengok dekat ni page ni. Pondok Barakatul Qadiri. Ni Pondok Barakatul Qadiri ni. Ni. Nampak tak nampak Macam mana? Macam tu. Tu Pondok Barakatul Qadiri. Boleh DM lah, boleh DM. Tu Azman, terima kasih Azman. Azman boleh jumpa orang kekaya dekat Singapura Azman. Tolong mintakan bantuan sikit untuk pondok kita. Orang Cina pernah cakap dengan aku. Orang Cina. Pakat-pakat bantulah. Orang Melayu. Kutip itu buat. Berapa juta dapat? Sebab memang Kalau you bagi daripada dulu tak ada pun daripada pihak yang tersebut, pihak yang berkenaan tak ada pun bantuan untuk pondok. kurang kasi aku. Kena pandai lah pondok.
Ustaz-ustaz yang mengajar situ pun pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Tu kira matematik lah. Jadi siapa yang berminat nak bantu pondok ataupun nak buat wakaf, siapa yang nak buat wakaf kat pondok boleh DM saya. Sama ada kalian nak wakaf dalam bentuk duit, nak bagi duit, ataupun kalian nak hantar barang ke, contohnya besi ke, simen ke, pasir ke, boleh kami terima. Simen tak keras ke tak? Simen tak keras ke? Dia orang simpan kot tempat yang ni. Tahu keras je. Simen salah ni dia keras. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak makan ni? Repin gila memang dia pun. Itulah Nabi kata makan waktu lapar. Bertambah sedap. Tu ada. Okey bang, try sebungkus tu. Macam kalau macam laju je dia telan tu kan, boleh tambah satu lagi. Ni abang tak makan ni? Tu? Dah makan lagi tak? Bila? Sebatang ni. Ambil ke tongkol lah tadi. Tu pukul berapa? Ikan kayu. Ni ikan kayu kan? Lemak. Tambah lemak dia ikat tu. Betul. Dia pulut. Nah, makan. Tambah lemak. Masya Allah. Dia ada nasi apa pun. Makan pun sendiri kan. Lampau lah. Oh, dia tak ada toko tu. Lapar ni saya makan. Lapar. Kayu dia. Pernah makan ke? Jemput makan ni. Minta maaf tau. Payah nak punya. Minta maaf tau. Dua je. Saya niatkan untuk kawan-kawan. Memang nasi lemak ni sedap. Nasi lemak ni sedap. Dia punya sambal sedap, dia punya nasi dia berasa santan dia, lemak-lemak dia. Memang sedap. Masya Allah. Untuk makan. User ni boleh tanya. Boleh tanya Azman, nasi lemak nasi lemak janda. Bang yang buat ni janda kan nak tahu? Nak tahu kan? Patut dia punya manis lain macam dia punya ni. Buat makan. Yang kat zoo tu apa? Bujur memang dah tu kat sana. Itu yang depan dia. Jangan risau. Dia buka pukul 8 bang. Pukul 8 orang boleh masuk. Tidak. Katakan tidak. Kita pernah buat kerja dekat zoo tu hari panas lebaran. Pukul 8 pun kena keluar. Malam. Tak ada lah naik safari, tak ada lah malam. Malam tak ada. Dah tak ada naik safari. Ni dekat zoo Melaka. Dah bergaduh. Kan tahu melawak Melaka. Ni tak tumbuk lah. Tak boleh tu tumbuk. Tumbuk apa? Tumbuk dengan petugas. Tugas kanan. Kan? Kau nak mandi apa kalau ramai-ramai itu air kencing banyak. Ni lambat bagi masuk. Kalau dia nak IC kan. Nak rekodkan nombor ni.
Buat report kan, dia keluar masuk. Oh. Kenapa kan? Dua boleh tak? Boleh nak IC je. Nak report. Hari pagi tadi. Macam hari pun lebih. Untuk makan ni, Pukul 7. Ha. Dah jen. buatlah Apa? macam Mas scan Metro My lagi. Sejahtera tu lah. Boleh pula lah. Buat lah scan tu, apa nak masuk scan. Cepat sikit. Apa yang dia kejarkan dekat zoo? Takut monyet lagi. Apa yang takut orang ni? Tanya lah. Buat makan ni buat makan. Apa yang belum makan pergi makan. Tengok saya kan kalian makin lapar ni kan jadi lah. Betul. Tengok saya makan kan kalian makin lapar lah. Malaysia. Dia makan. Pendatang asing semua tak kena tu. Ha. Malam ni yang tu, yang kat tempat yang lampu. Lampu-lampu. Yang dekat Pulau Wonderland tu. Oh. Tu pun bayar masuk mahal. Wonderland tu ni. Orang Melayu ni. Orang Melayu ni.